Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Cik Zul sebab menerima kami tawaran untuk buat interview lah. Jadi untuk soalan pertama, apa pandangan saya sebagai kaunselor tentang pelajar yang mengalami depression dan anxiety? Bagaimana pelajar tu boleh ada depression? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada saudara Haris atas jemputan yang diberikan dan berkaitan dengan isu yang dihadapi. Inilah berkaitan dengan soalan-soalan berkaitan dengan depression, dengan anxiety. Okey. Pada pandangan saya pertama, suka untuk saya terangkan dahulu apa itu anxiety dengan depression. Sebab pada dalam kalangan pelajar, mereka tak tahu itu sebenarnya anxiety ataupun dia adalah depression. Dan sebab dari dua tu dia perbezaan. Dan anxiety dengan depression ni dia bermula daripada stres tanpa kawalan. Okey. Stres tanpa kawalan. Stres ni biasa perkara yang kita stres ni disebabkan oleh apa? Sebab apa agak Ariza? Stres sebab apa agak mesti? Assignment banyak. Okey. Assignment tu dah tuntutan. So bila kita akan stres, bila mana kita kena buat sesuatu tuntutan yang kita kena buat, which is itu stres. Tapi tuntutan tu bila done, semua dah siap, so dia dah habis. So dia tak ada lagi stres. So dia lepas umpama assignment lah, kita dah buat assignment macam-macam dan sebagainya, tiba-tiba dah habis assignment tu, kita relief stres kita, tak ada dah, tak fikir dah. And then itu pertama, stres. Yang kedua adalah anxiety. Anxiety ni bila mana kita rasa kerap berdebar-debar, jantung berdegup-degup, dia punya simptom macam tangan yang asyik berpeluh, kita fikiran kadang-kadang banyak overthinking. Itu anxiety. So itu part of symptom anxiety. So bila kita fikir contohnya fikir tanpa putus. Maksudnya fikir ni jadi macam ni. Dan kadang-kadang bila anxiety ni, dia satu efek adalah tidur malam anda. Bila banyak fikir, anxiety dia akan efek tidur malam anda. Lantas kebanyakan ni ada anxiety, kadang-kadang dia terganggu tidur dia. So itu yang pertama berkaitan dengan anxiety. Dan anxiety ni boleh menyerang semua orang. Sebab anxiety, stress ni, depression pun dia boleh menyerang semua orang. Dan dia ada simptom-simptom yang kita kena tahu lah. Anxiety lagi juga, dia akan jadi rasa macam rimas, tak tahu kenapa. Asyik rimas, tapi rasa macam tak ada apa pun, tapi rasa rimas. Itu anxiety. Jadi kerap berdebar-debar, fikir apa nak buat. Jadi itu part of anxiety. Dan bila anxiety ni tanpa kawalan, dia akan pergi kepada depression. Depression ni bila mana sesuatu perkara yang akan mengganggu anda, dia akan mengganggu fungsi anda. Contohnya lah, as a pelajar, anda bangun pagi nak pergi ke kelas, boleh bangun pagi, mandi semua. Tapi orang yang mengalami depression, nak bangun pagi tu, nak wake up pagi tu, bangun berperang lah. Sebab orang yang depressed ni, dia rasa macam hidup ni tak ada apa dah. Rasa macam kosong je. Feeling tak ada rasa apa. Hati rasa macam tak tahulah nak kata apa. Kosong je. Fikiran pun jadi macam banyak benda nak buat, tapi tak tahu nak buat apa. Dan depression ni boleh jadi juga, dia akan jadi ganggu emosi anda. Kadang-kadang mood tu sedih je. Bagaimana kita nak trace depression tu? Depression ni bila mana dalam tempoh 2 minggu, perasaan anda tu asyik sedih je. Maksudnya sedih tanpa, tak tahu kenapa, rasa nak nangis je. Itu depression. Dan rasa macam hidup ni, rasa macam aku ni hidup untuk apa? Kerap tanya ni, kerap untuk apa? Aku ni tak guna. Dia ada perkataan-perkataan macam tu yang menyebabkan dia panggil kehidupan tu dia tak pesimis. Tak ada perkara positif pun dalam hidup dia nak capai. Sebab bila fikir positif dia akan jadi macam kau tak boleh buat. Dia akan mula berfikir balik. Jadi benda tu akan jadi ganggu dia punya emosi lah. So depression ni bila mana juga, bila anda buat suatu perkara, pada mulanya sebelum rasa macam buat perkara tersebut anda happy, tapi bila buat perkara tersebut tak rasa happy, hilanglah, tak rasa pleasure, tak rasa jumpa kawan-kawan pun rasa sama, tak ada kosong. Itu tahap depression.
So pada pandangan itu saya terangkan dulu berkaitan dengan stress, anxiety dan depression. Dan bagaimana pelajar itu boleh kena depression? Depression ni dia datang dalam bentuk yang saya cakap tadi, semua orang boleh ada tendensi untuk kena depression, anxiety dan stress yang berlebihan. Sebab kita ni banyak benda yang kita kena buat. Kita kena tuntutan daripada pengajian, tuntutan kerja dan sebagainya. So dia boleh depress mengikut pengalaman saya. Satu, pengurusan masa yang kurang. Pertama, bila masa tak diurus dengan baik, terutamanya lah awal-awal relax masuk kerja dosen macam ni, assignment dah banyak, dia macam-macam fikir kan, ni tak buat lagi, ni tak buat lagi. So pengurusan yang pertama. Yang kedua, sepanjang ODL, banyak pelajar yang depress disebabkan oleh tekanan daripada keluarga. Contohnya bila berada kat rumah, kita kena buat dua tuntutan. Satu tuntutan sebagai pelajar, satu tuntutan sebagai ahli keluarga, dan satu tuntutan juga untuk jadi anak. Kat rumah kena buat kerja tu, abang kau buat dalam bilik. Dia panggil kita, alamak, kita nak assignment duduk kelas, amak dia panggil kat luar, kita jadi berbelah bagi. Jadi bila keadaan terlampau lama sangat dekat rumah, tanpa ada macam cara untuk combat perasaan tersebut, ada bagi depression. So depression ni maksudnya dia dah rasa macam tepu lah. Duduk dalam rumah tu, aku tak boleh fikir kat rumah ni, aku nak keluar. Sebab tu dia kadang-kadang bila ODL ni dia beri kesan juga kepada anda punya depression. Tadi lah berkaitan dengan tu. Dan juga ada juga faktor kewangan. Faktor kewangan ni maksudnya bagaimana kita, saya faham lah, bila pelajar-pelajar dekat rumah dengan line internet slownya kan, tiba-tiba line internet tak ada, terputus, keluar duit sendiri. Ada part of my client tu terpaksa kerja, buat part time, cari duit sebab nak beli line, beli data untuk kelas. Habis sebab data kelas ni kalau guna Google Meet sekejap je kalau kata beli 1 gig tu tak sampai sekejap kelas dah habis data. Dan benda tu pun memberi kesan juga lah, psychologically, kepada depression dan anxiety. Di samping juga depression ni dia ada juga unsur-unsur berkaitan dengan perwatakan orang tu sendiri. Perwatakan ni maksudnya sekiranya orang ni ada sejarah personality dia, ataupun mungkin dia ada pengalaman trauma, ataupun perkara-perkara berkaitan dengan bully di zaman sekolah, dan benda tu membawa ke universiti lah. So itu pun ada juga berkaitan dengan depression. Dan juga berkaitan dengan hubungan kekeluargaan. Kekeluargaan ni maksudnya kadang-kadang dalam keluarga tu ada family yang mungkin tak rasa bond dengan keluarga. Kadang balik rumah pun kosong, jadi bonding tu tak ada, dia pun boleh menyebabkan jadi depression. Sebab depression ni kadang-kadang sokongan keluarga tu tak strong, sokongan keluarga. So itu yang mungkin soalan yang Haris tadi, bagaimana pelajar boleh depress. Itu mungkin soal based on pengalaman saya lah, sepanjang saya berhadapan dengan pandemik COVID-19, dan after pandemik ni pun kita masih lagi ada berkaitan dengan kes-kes depression. Okay. Untuk soalan kedua, apakah aktiviti atau program yang pihak kaunseling lakukan semasa audit ni? Okay. Sepanjang ODL ni sebenarnya, bermula daripada first kita kena pandemik pada 2020, banyak program-program kaunseling ni sebenarnya bersifat jumpa dengan pelajar. Jadi biasanya saya akan turun untuk buat outreach, kaunseling outreach dengan pelajar, jumpa semuka dan sebagainya. Dan bila pandemik berlaku, kebanyakan program saya, program unit penjaga kaunseling ni kita buat secara atas talian. Yang mula-mula tu kita guna platform Instagram live, berkaitan dengan biasanya kita buat sharing outreach lah. Dan juga kita buat dia panggil counselling, dia panggil, saya lupa dia punya tajuk. Kalau counselling ni kita macam-macam program. Salah satu program yang kita buat sepanjang pandemik ni adalah berkaitan dengan macam pengurusan emosi. Pasal masa first COVID tu saya banyak buat pengurusan emosi lah. Pengurusan emosi berkaitan dengan bagaimana nak berhadapan dengan ODL. Kita faham sebab bila ODL ni first fasa tu memang dia panggil apa, kita nak adapt dengan suasana belajar baru, ramai pelajar kat situ tak biasa, dan kesan emosi tu banyak.
Itu pengurusan emosi lah, berkaitan dengan sharing kita lah, sharing dengan kaunselor. And then ada juga berkaitan dengan pembelajaran norma baru, bagaimana kita nak adapt dengan cara belajar baru online ni. Dan itu pun bawah unit counselling juga, berkaitan dengan pembelajaran. Dan juga berkaitan dengan career pun ada kita buat, tapi tak sehebat fizikal lah. Bila ada kekangan dari sudut online ni, kita buat secara inilah, online. Kita buat outreach juga. Outreach ni maksudnya kita jumpa dengan pelajar secara online. Pelajar tersebut jawab ujian berkaitan dengan personality diri, pengurusan stres, jawab ujian DAS, jawab ujian berkaitan dengan kesihatan mental. Itu kita buat secara online untuk kita cope situasi pelajar berada kat rumah. Cumanya awal tu ialah biasalah bila online ni dia tak, orang kata apa, kurang mendapat sambutan dari pelajar sebabkan oleh online, masing-masing kekangan kelas dan sebagainya. Tapi kadang-kadang kita buat hujung minggu juga. Hujung minggu ni kita buat program-program bersifat tu, tapi tak lama pun, dalam sejam tentu. Macam SEM ni pun sempat saya buat online, sharing outreach berkaitan dengan tadi pengurusan belajar di universiti khas untuk pelajar-pelajar tahun 1 yang masuk-masuk terus online. So itu kita bagilah untuk avoid orang kata apa, terkejutnya pelajar disebabkan oleh masuk universiti. Dia terkejut kan, masuk-masuk tu belajar online. Saya rasa you all pun terkejut kan, masuk-masuk tu belajar online. You all sempat kan? Sempat. Maksudnya kat situ bagi saya, yang masuk tu terus terkejut sebab apa? Macam ni kan universiti. sebab gambaran kita ni universiti ni sempat untuk ramai-ramai kan. Dan bila kita masuk tu, pandemik tu amat-amat mengubah kata dari sudut norma baru kehidupan kita lah. Dan itu antara program-program lah yang saya buat sepanjang ODL. Dan SEM ni pun ada kita buat lagi secara online, di samping untuk program-program secara fizikal lah. Saya dah mulakan program fizikal, insyaAllah semester depan pun sekiranya ada peluang fizikal, sebanyak berfizikal. So itu aktiviti-aktiviti lah, di samping juga kita buat talk berkaitan dengan kesedaran kesihatan mental. Biasanya itulah, kesihatan mental ni memang jadi topik utama lah sekarang. Selepas juga pandemik COVID-19 berlaku ni, kita dah pasca ni pun ada lagi kesan dia kepada kesihatan mental. Bukan kata pelajar, komuniti kita pun terkesan sebabkan. So itu salah satu program lah, banyak program yang saya buat untuk membantu pelajar yang berada dekat rumah lah. Okay? Untuk soalan yang ketiga, adakah saya pernah pengalaman untuk handle pelajar yang bermasalah? Okay, depression. Okay. Alhamdulillah sepanjang ODL ni ada je kes yang saya terima berkaitan dengan depression. Yang pertama, langkahnya adalah kita tak boleh diagnosis seseorang tu ada depression, dan kita tak boleh diagnosis secara detail. Macam saya bukan doktor psikiatris yang boleh kisahkan seseorang itu ada depression ke, anxiety ke, panic attack, yang semualah hanya doktor di hospital lah, doktor yang melibatkan dalam bidang psikiatris. Biasanya doktor yang sambung belajar dalam bidang psikiatri. So doktor ni lah yang akan diagnose, confirm betul tak pelajar ni ada depression. So biasanya tindakan pertama saya bila mana saya dapat seorang, mungkin ada pelajar yang datang, langkah pertama saya buatlah, saya tengok secara semak. Saya akan buat ujian. Dia nak tengok, bukan ujian apa pun, kita nak tengok simptom-simptom utama depression tersebut. Sebagai contoh, biasanya saya guna adalah dipanggil ujian psikologi DAS, Depression, Anxiety, Stress Scale. Mungkin pernah dengar Depression, Anxiety, Stress Scale, DASS. DASS ni dia ada 42 soalan berkaitan dengan setiap orang, simptom dia berbeza. Dalam ujian psikologi tu, dia just tengok simptom-simptom utama berkaitan dengan depression, anxiety dengan stress. Sekiranya kita dapati pelajar tersebut ada anxiety yang tinggi ataupun depression yang tinggi, saya akan jalankan sesi dahulu. Sesi ni maksudnya saya akan tengok tahap, mungkin ada tahap anxiety tu rendah. Mungkin bila yang tinggi tu ada part anxiety tu dah beyond kemampuan saya untuk urus. Sebagai contoh, dia datang dengan keadaan suicidal thought. Contohnya dia ada fikir untuk bunuh diri. Okey, mungkin dia
depression dia tu dah sampai tahap dia tak boleh rationalkan diri dia sendiri. Dekat situ tindakan saya dah, saya akan jalankan sesi dahulu. Saya akan tengok dalam tempoh 2 minggu. 2 minggu ni sebab dia dah untuk tengok, dipanggil tengok simptom. Sama ada pelajar ni boleh tak tempoh 2 minggu ni bagaimana perkembangan dia. Let's say lah pelajar tersebut dalam tempoh 2 minggu keadaannya tak okey, statik ya, ataupun maknanya dia crab down, up, down, down. Dan saya akan tengok simptom-simptom tu adakah dia berulang kembali. Ada tak sepanjang 2 minggu ni perasaan-perasaan negatif. Yang saya tu yang akan monitor lah. And then bila mana kata mampu saya buat sesi, saya akan buat sesi lagi. Dan kalau kata ada simptom-simptom depression yang teruk, saya terpaksa rujuk lah. Saya minta tolongan pelajar untuk rujuk pelajar tersebut ke unit psikiatris untuk dapatkan bantuan doktor, nak confirm dengan doktor ada tak depression. Dan kebanyakannya saya akan bawa ke hospital untuk bantu mereka ni dari sudut pandangan doktor. Sebab hanya doktor je yang boleh bagi prescribe ubat. Dan ada simptom, ada certain case yang depression dia teruk. Bila kita bawa jumpa dengan doktor, keadaan dia memang teruk dan doktor confirm benda tu ada. Dan doktor akan bagi ubat lah untuk cool down dia punya dalam tempoh 2 minggu. So itu saya menulis case lah kalau kata berkaitan dengan depression. Sebab depression ni dia merupakan kalau ikutkan kajian, kalau nanti buka satu kajian mobiliti kebangsaan. Kajian mobiliti kebangsaan tahun 2019. Rakyat kita ni penyakit kedua selepas kencing manis, diabetik, jantung dia diabetik. Saya tak ingat yang pertama, rank yang kedua ni adalah berkaitan dengan depression. Dan pada tahun 2019 sudah kajian dikeluarkan 500,000 rakyat Malaysia mengalami depression. Jadi benda tu, angka tu bukan sikit, dan angka tu semakin sebelum Covid tu. Sebelum Covid. After Covid, Kementerian Kesihatan keluarkan satu statement kajian berkaitan dengan depression, tekanan emosi selepas Covid pada tahun lepas saya pada bulan 6. Online saja yang telefon untuk dapatkan bantuan ada 100,000 lebih, 140,000 lebih panggilan kat saya. Mungkin boleh rujuk balik dalam kajian daripada KKM, anda boleh tengok kenyataan daripada KKM tu. Dan kat situ menunjukkan bahawa kesan pandemik ni memang tinggi kepada emotion siapa-siapalah, mak ayah kita sendiri, parentnya dengan situasi adik-beradiknya. So itu pun punca jugalah sebab dia ke arah naik. Lepas Covid ni memang naik dari sudut depression sendiri pun kesnya semakin naik. Okey, macam pelajar ni bila mana kata dia mengalami depression ni, kalau kata tinggi, tadilah prosedurnya saya akan rujuk kepada doktor dekat. Biasanya saya akan rujuk ke hospital lah. So hospital terdekat sini, Hospital Suruhanjaya ataupun Hospital Bukit Mentajam. So kat situ kita biasanya pakar banyak dekat Hospital Bukit Mentajam. So itu saya lah. Kadang-kadang ada yang datang dengan keadaan scar. Maksudnya dia self-harm. Self-harm ni maksudnya dia dah buat kelaran ada diri dia. And then tendency depression tu berlaku. Memang ada datang tu dengan keadaan kelar dan sebagainya. Ada yang kesan torehan, kesan-kesan melibatkan scar lama, torehan lama. Ada yang macam-macam thoughts. Bila depression ni dia macam-macam thoughts. Salah satu thought yang selalu fikir ni adalah bila mana seorang ada depression, dia fikir kehidupan ni kosong lah, tak ada apa dah. Untuk apa aku hidup? Itu soalan-soalan yang keluar daripada fikiran dia lah berkaitan dengan depression. So itu tindakan saya lah. Kalau di peringkat counselling, saya akan tengok tempoh 2 minggu. Kalau kata dia okey untuk teruskan sesi, saya akan teruskan sesi. Tapi sekiranya dalam tempoh 2 minggu simptom-simptom depression tu semakin teruk dan perlu untuk saya rujuk kepada doktor psikiatris, saya akan rujuk. Itu peranan saya lah. Sebab kaunseling ni ada satu tahap bila mana seseorang tu level dia dah tinggi daripada dipanggil psikoterapi. Psikoterapi ni process of healing by bercakap. Tapi once orang tu datang dengan simptom yang tinggi daripada psikoterapi, pendekatan kita boleh guna pendekatan psikoterapi. Kita guna pendekatan untuk rujuk ke doktor untuk dapatkan ubat. So itu limit saya lah. Limit saya bila sampai tahap 2 minggu tu pelajar tu lebih daripada tahap yang saya mampu buat,
saya terpaksa rujuk lah. Tapi rujukan tu base dia panggil apa? Kita akan minta concern daripada pelajar tersebut. Saya beri gambaran gini, dia setuju tak untuk pergi. So kalau dia setuju, ada concern, saya akan buat rujukan lah. Rujukan tu saya akan bawa, saya akan teman sendiri, bawa pelajar tersebut naik van pergi ke hospital. So itu prosedur yang dibuat lah untuk kita bantu rakan-rakan anda lah yang mungkin mengalami situasi depression. Okey. Okay, saya untuk soalan 4, bagaimanakah cara untuk pelajar berjumpa dengan pihak kaunseling sama ada semasa OTL ataupun semasa berada di UiTM? Dua cara. Kalau kata sekarang ni, dulu semasa ODL saya banyak guna sesi secara online lah. Sesi secara online ni biasanya saya akan buat temu janji. Dia ada satu sistem. Kalau nanti check, dia ada satu sistem. Buat UiTM ni dia suruh pakai satu sistem lah, counseling2u.uitm.edu.my. Counseling 2u@uitm.edu.my. Counseling to you ni dia macam tempat bertemu janji. Let's say lah, sebab saya tak tahu mungkin pelajar nak jumpa saya tu dia free hari apa. So pelajar akan daftar kat sistem counseling to you tu. Dia masukkan detail, nama semua dan isu sikit apa yang dia hadapi, mungkin dia nak sharing dengan kaunselor. So dia letak tarikh bila dengan masa sekali. Okey, daripada situ lah saya akan tengok kat sistem counseling tu, saya akan approve kat sistem. Daripada situ kita akan buat sesi secara online. Ataupun yang berada dekat kampus, dia boleh jumpa secara bersemuka lah. Maksudnya daripada sistem tu saya akan tengok, sebab sistem tu setiap hari saya akan buka pagi untuk saya tengok ada tak janji ni, ada tak rujukan daripada pensyarah, ada tak yang walk in. Dari situlah saya akan ambil, dan dalam tu ada detail nama anda semua lah. So saya akan call, kalau kata duduk kat rumah, saya akan buat Gmeet lah. Contoh ada yang kawan-kawan duduk kat Sabah, Sarawak, ada still lagi kita orang juga dengan Gmeet untuk kita buat sesi secara maya lah. Dan sesi secara maya ni sesi secara nampak muka lah. Maksudnya kita akan buka kamera dan dia cerita. Itu sepanjang ODL ni pun macam tu juga. Dan habis ODL, masa lagi ODL ni pun still lagi on. Ada je yang daripada Sabah, Sarawak, kita buat sesi secara online lah. Kadang-kadang paling, kalau kata dia paling slow internet dia, saya minta dia tutup kamera, kita buat voice dia. Itu pun okey juga, sembang kan. So itu caranya lah. Kalau macam kalau kata anda bersemuka dekat kampus, boleh walk in saya, boleh walk in dia. Satu lagi kalau walk in, kalau kata free insya-Allah boleh walk in lah. Kadang-kadang saya minta juga untuk kita set appointment ikut tarikh yang sesuai lah. Sebagai contoh, ada kadang-kadang saya terlibat meeting syarat kan. Jadi saya terpaksa tangguhkan masa, itu biasalah. Tapi apa-apa pun saya akan WhatsApp dulu, tanya free bila, dan kita akan ganti balik lah. So itulah counseling to you. Lagi juga boleh juga direct ber WhatsApp lah, WhatsApp saya. WhatsApp tu biasanya pelajar akan WhatsApp tu, cik free tak hari ni, projek boleh. Boleh kita kalau saya tak bertemu janji, so saya akan minta dia datang lah. So sesi tu akan jalan macam biasa, sesi counseling. Dan beza sesi counseling ni, dekat sekolah dulu sesi counseling berbeza dengan universiti kan? Dekat sekolah dulu saya yakin mungkin ada pengalaman anda, bila kat sekolah kaunselor ni orang terakhir lah, menjadi macam tempat untuk di brainwash balik kan. Lepas kena bedah, lepas kena ni apa semua, jumpa kaunselor. Maksudnya hang ni memang bermasalah lah, jumpa kaunselor ni kan. Jadi persepsi buruk tentang kaunselor dengan masalah tu dia jadi macam tempat hukuman tu. So di universiti dia berbeza, sebab kaunselor di universiti kami tak sama macam kaunselor kat sekolah. Dekat sekolah kebanyakannya kaunselor tu dilantik oleh guru besar. Dilantik maksudnya dilantik jadi guru besar. Layakan kita tahu dia ada macam mana. Mungkin macam saya kaunselor ni sebenarnya kita ada lesson yang dikeluarkan oleh Board of Counselor, lembaga kaunselor. Dia ada akta di bawah akta kita lah, akta bawah law. Akta kaunselor ni ada, mungkin boleh rujuk nanti. Saya ada lembaga kaunselor, dia akan keluar semua akta berkaitan dengan kaunselor. So bawah lembaga kaunselor ni dia ada certified proses lah. So orang nak jadi kaunselor, dia kena satu kena daftar sebagai kaunselor berdaftar. Yang kedua dia kena lesen PA, pengakuan amalan. So macam you all juga, macam
board of apa kan, macam board engineer semua tu sama juga macam saya, board of counselor kita ada. And then saya punya lesen dia akan renew 2 tahun sekali. So dalam tempoh 2 tahun dia ada CPD. So CPD tu kena fulfill lah. Macam saya kena fulfill 20 mata CPD dalam tempoh 2 tahun. Lepas tu baru boleh renew. Renew pula tunggu sahkan apa semua, dia sahkan barulah kita boleh renew lesen. Kenapa perlu ada lesen tu? Agak-agak kenapa? Satu certified, satu lagi adalah untuk menjaga kerahsiaan. Rahsia klien. Yes, rahsia klien. Sebab apa? Bila klien datang jumpa saya, pelajar jumpa saya, dia tertakluk kepada akta tersebut. Once seseorang tu breach the contract, counselor breach the kerahsiaan tu kepada orang lain di luar daripada bincangan kita, contohnya hari ini, saya boleh disaman, dibawa ke mahkamah. Itu nama saya ada kat lembaga. Jadi kalau dia tarik nama tu keluar kat lembaga adalah, maksudnya kalau boleh disaman, saya dibawa ke court. Ada juga saya dulu pernah nak dibawa ke court, mak ayah saman saya, ayah parents sebut saman saya. Tapi itu pengalaman kan, ada yang tak suka. Sebab kes macam itulah depress, anaknya depress, nak bunuh diri dalam kampus. Tapi kita nyatakan mak ayah tak nak setuju. Saya terpaksa rujuk anaknya ke hospital sebab dia cuba untuk hang. Terpaksa buat, tapi atas dasar kemanusiaan kan. Tapi ada juga mak ayah yang tak faham. Kata benda ni anak saya tak apa, okey je kat rumah. So bila macam tu dia sedikit lah. Tapi saya as a counselor, saya pegang lagi etika sebagai counselor tu sendiri, kerahsiaan, dan saya jaga profesional saya. Dan contoh ni bulan 10 nanti saya punya lesen PA dah nak habis, saya kena renew lagi. 2 bulan sebelum saya kena renew proses. Lulus tak lulus tu perkara kedua lah. So sebab saya berdaftar bawah lembaga counselor dan bawah kementerian. Macam contoh program macam contoh baling ni, banjir ni kan, saya dipanggil ni. So dia panggil lah untuk pergi. So kita counselor ni dia ada dipanggil sekolah lawan counselor. Jadi kalau kita turun ke komuniti, saya kat Penang, kalau berlaku apa-apa kat Penang, kami akan dipanggil untuk buat team up, dibantu masyarakat. Macam contoh trauma ke, banjir ni kan, trauma, kes banjir, kes macam kehilangan menuju, ataupun kes kemalangan yang menyebabkan kehilangan semua ahli keluarga, tinggal dia seorang. Itu trauma yang agak tinggi lah kita handle. Walaupun bukan student. Ada, bila saya dipanggil untuk komuniti, saya akan tolong lah. Kebanyakannya dia daripada lembaga lah. So lembaga akan minta konsul kat Penang, siapa free, dia tolong untuk turun. So kita tolong ramai lah untuk bantu. So itu peranan saya lah, bukan sekadar di ni juga, tapi saya banyak kat komuniti lah. Okay. Right? Dah. Ini soalan terakhir untuk saya lah. Nasihat saya untuk pelajar yang mengalami depresi dengan anxiety. Okay. Bila berkait dengan anxiety dengan depression ni, langkah pertama adalah jangan rasa diri anda keseorangan. Yang pertama. Sebab bila kita ada anxiety, kita rasa kita ada depression, ya. Satu lagi, jangan dipanggil self-diagnose. Maksudnya anda diagnose diri anda sendiri. Itu agak bahaya. Bila contoh je lah, ramai pelajar kita ni dia tengok kat Twitter ada link-link tu kan. So ramai yang ada tendensi untuk buat benda tu. Bila dia buat, dia tengok sangat teruk. Alamak, aku sangat teruk. Tu dia rasa macam, teruk aku ni depressed. So itu dipanggil self-diagnose. Self-diagnose ni kalau boleh saya boleh elak lah. Tapi kalau kata dah dapat result, jumpa dengan kaunselor. Mana-mana lah, jumpa kaunselor. Setakat ni saya difahamkan dekat Kementerian Kesihatan, klinik kesihatan kecil-kecil ni pun dah ada kaunselor. Maksudnya kita boleh dirujuk. Maksudnya dia tengok keadaan anda depressed, jangan terus dapat result terus self-diagnose, aku ni depressed kan. Sebab dia perlukan untuk sahkan tu, saya tak berani sahkan. Yang depression ni saya tak berani sahkan. Saya hanya boleh tengok simptom saja. Kalau simptom tu ada konflik dan simptom tu perlu saya rujuk, saya rujuk. So yang sahkanlah doktor. Jadi kat situ bagi saya, pandangan nasihat saya lah kepada pelajar yang rasa macam aku ni ada anxiety, jangan rasa malu. Jangan rasa malu dengan nak dapatkan bantuan. Jangan keep silent kat bilik tu. Biasanya orang depressed ni dia banyak masa kat bilik. Kita nak keluar, kurung dalam bilik. Ada yang memang duduk makan tak
minum air je, hari-hari minum air je, ada. Dia tak makan, ada. Sebab dia rasa kenyang. Orang yang depressed ni rasa kenyang. Selalu rasa macam tak lapar, dia rasa tak lapar. Maksudnya kalau kita pagi-pagi, kita bangun pagi, lapar pun, maknanya normal tu. Kalau bangun pagi, minum air sampai tengah hari pun, petang sikit. Maghrib pun makan nasi. Maksudnya kena check tu kan. Kena check. Sebab ada juga simptom kat arah situ. Sebab dia rasa macam kenyang dan sebab tu dia ganggu kefungsian. Fungsi ni maksudnya ganggu kefungsian, maksudnya pagi kita tidur, kita bangun, kita pergi kelas, pergi kelas, makan, dapat lepak, balik, makan lagi, kan? Petang tu dapat lepak, main bola, tidur, esok bangun. Orang yang depressed ni, tidur, bangun sekejap, makan pun tak banyak juga, makan sikit-sikit, tidur balik, lepas tu esok pun sama. Flow dia macam tu je. Dan orang depressed ni juga, dia jadi macam menyendiri. Itu yang agak-agak. So jangan menyendiri. Yang pertama, jangan menyendiri dan dapatkan bantuan. Sekiranya anda pelajar UiTM, datanglah jumpa dengan saya. Jangan rasa malu. Sebab depression ni bagi saya, dia dah jadi common selepas pandemik. Dan bila kementerian buat kajian dan keluarkan statement berkaitan dengan depression ni, saya tak terkejut. Sebab memang dah jadi macam satu, dia macam bukan trend, dia dah jadi macam satu perkara yang memang kita kena hadapi. Selepas pandemik ni, saya tengok trend berkaitan dengan depression semakin meninggi. Jadi jangan rasa segan, semalu, dapatkan bantuan. At least jangan rasa menyendirilah. Yang pertamanya, jangan duduk kat bilik termenung, nangis, rasa kosong kan. Jadi benda tu kalau boleh afford. So dapatkanlah bantuan. Mungkin juga malu nak jumpa saya sebab saya lelaki. Mungkin ada perempuan kan, kadang ada malu nak jumpa Cik Zul lah sebab Cik Zul lelaki. Sementara ni kita ada konsultatif perempuan lah. Konsultatif ni biasanya kita untuk macam contoh, dia malu dengan konselor lelaki, kita akan jumpa dengan seorang perempuan, beri biasa untuk dia bercerita macam tu. So itu yang ke berapa jangan malu kan. Jangan rasa segan, jangan rasa menyendiri, dapatkan bantuan. Kalau rasa macam tak nak jumpa konselor kat UiTM, mungkin kat luar sana ada konselor. Contohnya lah dekat hospital, kita ada pegawai psikologi, dia konselor tu. Kementerian Kesihatan, klinik kesihatan, semua ada konselor. LPPKN, semua ada konselor. Jadi dapatkan bantuan. Tak kisah mana-mana pun, tak kata semua datang jumpa dengan saya, tak semestinya. Tapi dapatkan bantuan, carilah someone yang anda rasa okey untuk sharing. Dan it's okay untuk ada anxiety, it's okay untuk ada depression sebenarnya. Sebab kita ni, kita tak tahu, setiap orang ni ada ujian masing-masing. Kadang-kadang mungkin hari ni orang lain dapat, tiba giliran kita dapat. Dan depression ni boleh kena semua orang boleh kena. Semuanya triggernya kat mana? Contohnya lah, orang depression ni kadang-kadang berpunca daripada contoh kematian someone yang signifikan dalam hidup dia. Contohnya ayah ke, mak ke, boyfriend ke, girlfriend ke. Kalau girlfriend tu lagi lah. Ada juga trend yang juga macam bila clash tu boleh pergi ke depression kalau tak ambil tindakan awal. Contohnya lah, kawan tiba-tiba pak jaga-jaga orang lah. Pak ujung-ujung tu jaga-jaga orang kan. Oh termenung akak dahi. Bagi saya perkara tu normal as a human. Sebab kadang-kadang ada rejection yang kita terima. Ada kadang-kadang perhubungan tu ada perkara yang mungkin terputus tengah jalan kan. Macam ayat lagu kan. Lagu kan. Ada juga berkaitan dengan dadah keluarga dan sebagainya. So jangan rasa macam menyendiri, jangan rasa macam anda seorang. Dapatkan bantuan, dapatkan pandangan orang, dapatkan pandangan profesional lah, supaya anda tidak rasa keseorangan. Itu je daripada saya. Saya rasa dapat menjawab soalan-soalan yang dikemukakan oleh Zaki tadi. Mana Zaki? Satu lagi je, kalau sebagai seorang sahabat kan, student, kalau kita tak tahu dia ada depression, macam kita nak tahu simptom dan selain daripada scar kat badan dia boleh disorok, macam kita nak tahu dia ada depression dan macam mana kita nak tolong dia supaya dia pergi jumpa kaunselor. Dia gini, bila kawan kita ni biasanya dia seorang yang happy go lucky, biasanya happy, tapi bila satu tahap dia jadi senyum. Trend ni adalah dia biasanya orang yang kawan-kawan kita ni dia duduk dalam bilik.
ada juga dalam bilik, ada yang happy-happy je. Ada yang jadi happy-happy, suka-suka kan. Tiba-tiba kita diagnose dia ada ni. Tapi kebanyakannya dia, dan kita nampak fizikal ataupun sikap dia berlainan daripada biasa. Itu satu. Sebab biasanya orang yang depressed ni dia ada mood dia berubah-ubah. Kadang mood dia okay, lepas tu kadang sedih, rasa termenung banyak. Kau ni kenapa termenung kan, contohnya. So itu part of symptom, kata panggil sign pertama lah yang boleh kita tengok kawan-kawan kita, kawan anda lah yang mungkin tengok nampak. Biasanya dia dulu happy, tapi bila nampak ni sedih, maksudnya dia ada something lah tu. So bila macam tu, langkah pertama adalah bercakap dengan dia. Kau okay tak ni? Kau okay tak? Kau rasa apa? Kau rasa macam mana? Rasa sedih ke? Apa yang berjaya minggu ni? Contohnya lah, ada apa-apa yang boleh kau beritahu aku, kita sama-sama minum. Kena ajak pergi berdua, jangan ramai-ramai je tak jadi. Kan? Ajak kawan tu, kita minum sekejap, ni and she sekejap. Jom, kau belanja. Sambil sembang tu nyata tengok keadaan macam tu. Kau apa berlaku ni? Ada benda-benda ke? Sharing aku tak ada apa. Kita just aku nak dengar je. Kalau tak apa. Tapi kalau tengok kawan tu punya keadaan tak okey, then you boleh rujuk ke saya. Dia bawa dia walk in jumpa dengan saya. Sebenarnya dekat sini kita ada peers. Kalau pernah dengar lah, peer counselor. Peer counselor. Peer counselor ni dia macam bawah saya lah. Sebab saya nak cater keseluruhan pelajar dekat kampus, saya tak boleh. Dan kadang-kadang ada peers ni yang saya train, dan kita train untuk membantu yang pertama, langkah pertama. Dia tengok kawan-kawan banyak termenung, cakap kawan, nanti Cik Zul ada student, ada kawan saya nak rujuk kat Cik Zul. Aku bawa kan. Dia bukan peers pun boleh. Bukan peers pun boleh. Maksudnya kalau kata anda boleh bawa boleh bersembang kawan tu, tanya keadaan dia macam mana, dan after that rasa dia perlukan bantuan, boleh rujuk dia. Jangan rasa macam ni lantaklah, biarlah pergilah seorang-seorang, tak pergilah kan. Okey. So itu simptom ni lah. Di samping tu juga, kalau kata biasanya kita akan buat ujian lah, ujian psikologi tu lah, kita tengok tahap. Nak tengok nampak jadi boleh saya ambil. Kita buat, kita tengok tahap macam mana. Oh dia. At least kita tahu tahap dekat mana. Dan after that, oh aku ada tapi sikit. Sebenarnya dia ada mild, dia ada moderate, macam tu je. Akan ada lah. Dia ada yang tak ada, ada yang ada. Biasanya kalau hujung sem ni stres yang tinggi kan. Stres aja tinggi. Yang lain yang depression tu rendah. Stres aja tinggi. Maksudnya itu normal sebab dah hujung sem, mana nak siap ni. Assignment tak siap lagi, nak kena buat lagi, group tak siap lagi. Dan alhamdulillah you all berempat boleh okey communication kan. Ada tak kawan-kawan kita yang jenis buat diri seorang kan, panggil tak jawab, respon, jadi ketua yang pening kan. Ketua minta telefon follow up bila nak worry. Ada yang macam tu. Sebab ada situasi yang macam dia tak boleh nak cope dengan keadaan. Ada. Tapi kita tak menghukum dia lah, mungkin cara dia berbesarkan tu macam mana. Okey. Setakat itu sahaja daripada kami sir. Okey. Terima kasih sebab sudi untuk menjalankan sesi interview ini sir. Okey, so sama-sama dan saya ucapkan terima kasih juga kepada anda semua datang, dan saya mengharapkan apa yang saya sampaikan ni mungkin memberi info juga kepada anda semua yang menonton, dan dapatkan bantuan. Itu je, dapatkan bantuan. Sekiranya anda rasa tak okey, jangan menyendiri, jangan rasa seorang. Okey, that's it. Terima kasih. Terima kasih. Thank you sir. Okay.